Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Okey, bagi untuk case study 1, dia adalah berkenaan dengan topik 4 HIRAC, iaitu Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Okey, jadi untuk soalan case study tu, saya akan sharekan kepada awak. Soalan dia nanti saya akan bagi juga secara hard copy bagi setiap kumpulan. So case study 1 untuk bagi kursus DUW 10022. Subjek OSHA kita adalah daripada topik 4 HIRAC, kemudian dia pergi kepada CLO 2. Akan pergi pada PLO 8, Cluster 5, Ethics and Professionalism. Kemudian dia akan pergi pada domain taxonomy A3. Jadi soalan dia adalah, kita tahu HIRAC itu dia ada 3 keadaan, ada 3 aktiviti yang ada dalam tu, iaitu Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Jadi, apa yang awak perlu buat adalah you must do this assignment in a group of 3 or 4 members. Kemudian awak kena pilih, you are required to select the suitable workplace. So you kena pilih tempat mana yang you nak. Antara contoh tempat yang boleh you pilih adalah seperti pasaraya, food court depan ni ke, mana-mana yang sesuai, yang kita nak detect hazard tu. Contoh kalau awak nak buat di bengkel mesin PMM pun boleh. So saya bagi awak kebebasan jugalah. Tidak semestinya tempat di dalam politeknik sahaja. Kat luar mungkin pasaraya, katalah awak dekat taman, kawasan perumahan, taman perumahan, taman permainan. Mungkin kalau ada yang duduk area Melaka nak pergi dekat taman botanika ke, nak tengok keadaan kat sana. Workplace, means macam di pasaraya, nak pergi Maidin ke, Jasim Point, kat belakang ni ke, bus stand ke, bus stand Limau, bus mana lagi tempat mungkin awak nak pergi bengkel kereta, awak just observe. So nombor 3, you must observe the environment of the workplace. The report of the observation must contain, number 1, mesti identify the type of hazard which occur in the workplace. Identification. So kita kena identify ada a few hazard kat situ. Yang berada. Jadi awak kena ambil gambar lah situation tu. Kena ambil gambar. Lepas tu awak kena assess. How to assess the risk of hazard. Kena analisiskan hazard apa yang ada tu. So nanti saya akan bagi contoh lah. Saya akan bagi example how to write the report. Kemudian yang ketiga, by using hierarchy of control, describe how to control the risk. So kita nak overcome risk tu macam mana. So by using hierarchy of control, macam yang kita belajar pada kelas hari tu. So dia ada a few hierarchy of control: eliminate, substitution, administer control, engineering control. So kita kena tengok yang mana yang sesuai untuk keadaan hazard kita tu. Kemudian lesson learn in the case study, so lebih more kepada conclusion. Jadi kepada pelaksanaan awak pula, saya akan sharekan how to maksudnya present awak punya bahan kerja ni lah. Awak punya case study ni. Case study ini awak perlu sediakan laporan dalam bentuk Microsoft Word. Dia tidak akan saya tidak akan minta awak bentangkan benda ni. Jadi bukan gunakan PowerPoint. So make sure gunakan Microsoft Word. So penulisan report tu saya kongsikan kepada awak. Sekejap. So this one is example of the case study. Contoh yang pertama adalah
chosen workplace ni, how you nak present lah your observation tu. Okay, yang pertama adalah objektif. Okay, so apa objektif you? Untuk tengok lah hazard identification kan. Nombor 2 untuk identify risk assessment. Nombor 3 untuk identify risk control. Okay, jadi kat sini ada table. Okay, so follow this table. Tajuk atas ni pun sama. Okay, contoh macam saya ambil simple place lah. Chosen workplace adalah Mydin Hypermarket. Okay, so number 1, situation we picture. Okay, so long queue of customer. Okay, so ni situation dia, hazard yang ada. Okay, kemudian kita kolom yang seterusnya adalah type of hazard and cause ataupun effect of the hazard. Okay, jadi hazard kan ada 6. Physical, psychosocial, chemical, biological. Okay, so ada 6 type of hazard tu. Ergonomic tu the last one. So you kena pilih. Okay, so yang ni bawa hazard apa? Okay, so saya pilih psychological hazard, psychosocial hazard. Dia psychological ataupun psychosocial tu benda yang sama lah. Okay, so dia beban kepada hazard kepada siapa? Hazard kepada cashier. Saya kata the cashiers feel stressed because of many customer. Okay, they cannot rest for a while pun. Okay, maksudnya sentiasa ada je customer dia. Okay, dia kena orang nak membuat pembayaran kan kat cashier. Okay, jadi itu tak hazard dia. Maksudnya apa yang jenis dan juga maksudnya keadaan tu. Okay, kemudian kita akan tengok pada risk assessment. Okay, kolom yang seterusnya adalah risk assessment. Risk level due to exposure to a hazard. Okay, so ingat lagi tak? Severity, keterukan, seriousness of the hazard tu. Okay, so kalau kita tengok seriousness, okay, so kita kena refer kepada table ni. So kita rasa tak ada simple lah maksudnya rating dia 1 lah. Okay, so kita letak dia rating as number 1. Okay, likelihood, kekerapan dia. Kekerapan, selalu tak? Okay, so agak selalu lah. Kan orang ramai dekat dalam Mydin tu, betul tak kan? Especially kalau weekend, Sabtu Ahad kan. Okay, jadi rating ni kita anggapkan dia seolah-olah adalah 4. Okay, so kita anggap dia 4. Okay, jadi level of risk tu, yang ingat tak? Risk equal to severity darab dengan likelihood. Okay, jadi kalau severity kita adalah 1, likelihood kita adalah 4. So 1 darab 4 kita dapat level of risk kita 4. So kalau kita tengok pada table ni, severity lawan likelihood ni, so 4. So kita tengok 4 is low risk. Okay, so conclusion kita adalah low risk. Okay, so mesti ada details ni. Okay, kemudian kita ada kolom seterusnya, risk control and recommended to control the hazard. Okay, kita nak control dia, nak guna based on risk hierarchy of control tu kita bagi dulu. Okay, kemudian recommended. Okay, cadangan kita untuk control the hazard. Okay, jadi kalau untuk hierarchy of control kita pergi pada substitution. Okay, kita buat cadangan dia adalah yang pertama, the management need to add new workers, okay, ataupun add the new counter. So a few recommended yang you boleh listkan. Okay, so saya nak macam ni, barulah complete. Okay, so awak tolong perform well, sebab awak punya test for the theory pass macam tak baik sangat. So this one is the chance untuk awak naikkan markah kerja khusus awak. Okay, kemudian awak mesti ada conclusion lah. Okay, conclusion apa yang you feel, okay, bila you buat this case study. Okay, so mungkin you boleh jawab yang kalau ikut soalan yang tadi tu lah. Okay, soalan case study tu kalau nombor last tu dia kata lesson learned in the case study. Okay, lesson learned, apa yang you belajar from this case study. Okay, kemudian untuk penulisan awak ini, okay, so you kena follow table severity dengan likelihood lah bila awak nak tengok risk assessment tu. Okay, bagi kelas kita DKM 1A dan juga DKM 1B, saya ada additional arahan. Bukan saya tak nak follow apa yang saya tulis dekat
case study yang English punya version tu. Okey, kat sini saya nak setiap group 2 orang sahaja. Okey, kemudian pilih satu tempat. Setiap group kena ada 10 hazard. Contoh, Muhammad Ali dengan Muhammad Azim. Satu group. Okey. So dia pilih Maidin Hypermarket contoh. Jadi kena ada 10 gambar hazard yang dia orang kena pasti. So masa awak pergi tu awak mesti relax je lah kan. Ambil gambar cool je lah. Awak janganlah nampak sangat awak ni nak buat siasatan ke apa kan. Okey. Awak kena tenang-tenang je pergi buat kerja tu. Kan relax je seronok pergi jalan kan. Okey. Dan awak nampak hazard. Kadang-kadang very simple thing macam ada kotak ke dekat laluan jalan. So itu pun adalah salah satu hazard. Okay. Okay. Jadi setiap group ni kena ada 10. Minimum 10. Jadi dia kena bahagikan. Muhammad Ali 5 gambar. Muhammad Azim 5 gambar. Okay. Report adalah secara individu. Means kalau you ada 28 orang dalam kelas tu. Contoh di KM1A ada 28 orang. Ada 14 group. Tetapi nanti report adalah secara individu. Akan ada 28 report. Okay. Content report tu mesti ada objektif. Table example macam yang tadi tu lah. Okay. Yang table yang menunjukkan high rate ni. Okay. Table of high rate tu. Kemudian kena ada conclusion. What you learn from this case study. Okay. Front page kena guna kertas biru. Beli di koperasi. Okay. Mesti complete tulis nama awak dan nama ahli kumpulan. Nama awak letak nombor 1, nombor 2 nama kawan awak tu. Contoh, report Muhammad Ali, nama yang pertama Muhammad Ali, nombor 2 Muhammad Azim. Kalau report Muhammad Azim letak nombor dia nombor 1, Muhammad Ali nombor 2. Okay, dia sebab dia in the same question. Okay. Macam tu. Kemudian gambar mesti berbeza lah antara ahli kumpulan. Sebab tu minimum ada 10 untuk you bahagikan 5-5. Okay. Okay. Muka depan sekali awak dah letak kertas biru. Atas kertas biru tu letak kertas rubrik. Nanti saya akan berikan kertas rubrik juga secara hard copy. Okay. So awak mesti print. Kemudian awak kena tulis nombor pendaftaran 4 hujung tu. Okay. Means kalau 14 DKM 22 F1001. So awak tulis kat ujung tu 1001 di sebelah kanan. Okay. Senang saya nak detect ni report siapa. The second page tu baru kertas biru yang awak beli dekat koperasi tu. Okay. Nama saya mesti betul. Nama pensyarah. Okay. Nama awak of course lah kena betul. Nama nombor pendaftaran awak semua. Okay. Kemudian for the format of the report. Format report adalah guna area 11 justify 1.5 spacing. Okay. Kemudian kita guna Microsoft Word. Okay. So kalau kiranya awak punya pages of report awak tak adalah terlalu banyak. Okay. So you kena make sure gambar you tak terlalu besar, very clear, but very clear. Nampak hazard tu kat mana. Okay. So kalau kurang clear, awak nak highlight sesuatu, awak kena bulatkan ke, edit lah the picture tu. Okay. So you boleh guna insert kat sini kan. Okay. So boleh tambah bulatan ke apa. Okay. So be creative sikit lah in your presentation in Word. Okay. Microsoft Word for the report. Okay. Seterusnya adalah untuk pembahagian kumpulan. Okay. Saya akan bagi kumpulan kepada awak. Okay, saya takkan awak tak boleh pilih sendiri. Okay. Okay, untuk kumpulan sekejap saya sharekan. Okay, untuk di KM1A dahulu. Sekejap Macam nak nampak ni. Okay. Untuk di KM1A,
akan ada 14 kumpulan sebab awak ada 28 orang. Okey, jadi grup pertama contoh Hishamuddin dengan Danish. Okay, so you tengok nombor kumpulan you paling hujung tu. Min kalau Muhammad Haris Irfan kumpulan 14 dia akan sama dengan Ahmad Zulhaziq. So dia kena bekerjasama together. Okay, macam tu for the DKM 1A. Okay, kalau untuk DKM 1B, okay, kalau DKM 1B pula, saya akan berikanlah benda ni nanti Okey, untuk awak rujukan awak nak tahu awak group dengan siapa. Okey, awak jangan risau, next time nanti saya bagi pilih pula. Kita ada dua lagi. Kita ada case study 2 and presentation. Okay, so mesti bekerja dalam kumpulan jugalah. Okay, so for this one untuk kumpulan DKM 1B. Okay, DKM 1B dia ada 31 orang. Jadi dia akan ada 15 kumpulan. Okay, untuk kumpulan pertama akan ada 3 orang. Okay, sebab dia ada lebih seorang. So ada kumpulan pertama saja ada 3 orang iaitu Fakri Izzat, Syazwan dan juga Haziq Yazani. Yang lain semua 2 orang. Okay, so ingat mesti pilih satu workplace, kemudian at least kena ada 10 hazard, kemudian bahagikan 5, kemudian bahagikan 5. Okey, kenapa? Sebab untuk keadaan rubrik pembahagian markah tu. Okey, so saya share sedikit for the rubrik. Sekejap. Okay, so yang tadi nama ahli kumpulan, make sure awak boleh tengoklah nanti. Okay, saya akan berikan. Okay, kita tengok pada rubrik. Kenapa saya perlukan 5 tu? Okay, sebabnya kalau kita tengok the rubrik tu, dia kata problem identification. So yang hazard tu mesti ada berapa? 5. So kalau you nak 5 marks to be excellent, okay, so you mesti ada 5. Okay, analysis, you apply tu. Okay, you tulis apa tadi? You buat risk assessment, you rating kan dia, you analyse dia. Kalau 5 tu nice, semua betul, I bagi you 5. Macam tu. Apply, okay? Apply maksud dia, kalau you apply risk control tu, okay, you bagi cadangan yang betul for the hierarchy of control, kemudian apa recommendation dia, saya bagi you 5. Okay, synthesis and evaluation ni untuk yang tadi tu lah. Untuk risk control, hierarchy of control, cadangan you, kemudian recommended. Okay, so synthesis and evaluation. Okay, kemudian conclusion. So kat sini jugalah. Okay, jadi kalau you bagi semua betul, okay, logik semua, linear boleh diterima, so saya bagi awak markah penuh. So, maksudnya, for the case study, awak boleh dapat full mark, okay, sebab awak boleh kerja, maksudnya awak boleh buat rujukan, apa semua. Ada benda yang boleh rujuk. Bukan macam masa test hari tu, very rigid. Apa yang awak ingat, yang tu jawab boleh jawab. Okay, so saya akan bagi pada awak, rujukan bagi keadaan rubrik. Rubrik ni lah yang awak kena print dan kena letak pada front page. Okay, second page is kertas biru yang awak beli dekat koperasi. Okay, kemudian barulah report awak. Okay, report awak. Okay, so saya harap tak ada soalan, very clear. Okay, make sure for DKM 1A dengan DKM 1B, okay, mengikut kumpulan yang telah diberikan. So saya harap awak boleh bekerjasama dengan baiklah. Okay, so tu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat menjalankan tugas awak lah. Okay. Okay, untuk hantar tu saya akan maklumkan awak boleh hantar, okay, tarikh submit untuk case study tu adalah, okay, kita takkan jumpa, hari ni adalah 4 bulan 10. 10 bulan 10 kita takkan jumpa. Seterusnya kita akan jumpa pada 17 bulan 10. Yang tu saya bagi masa lagi. Masa 17 bulan 10 saya akan ajar untuk chapter 5. Okey, saya bagi masa
awak hantar sebelum balik cuti semester. Boleh? Okey. So, awak akan cuti semester daripada 22 sampai 30 hari bulan 10. Then, 30, 31 hari bulan 10, kita bertemu semula masa itu hantar. Okey? Masa tu awak boleh hantar awak punya case study. Okey? Kalau dah siap awal, nak saya buat saya makan pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Okay, so tu saja daripada saya. Tarikh untuk submit tu, siapa lewat, saya takkan terima lah sebab masanya dah tersangat lama. Okay, saya dah bagi awak 2 weeks 2 weeks plus. Okay, so tu saja daripada saya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. So, selamat menjalankan tugas awak lah. Okay, so tu saja. Assalamualaikum.